Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Nak dengar hari dah. Selamat dengar hari. Hari ini, macam biasa kita live di Facebook sehari sekali. Hari ini kita nak bincangkan mengenai dokumen yang diperlukan semasa berdaftar dan juga dokumen-dokumen yang perlu dihantar 2 bulan sebelum penerbangan. Sebelum tu bagi yang belum tahu, saya staf Tiram Travel Seberang-Jaya. Untuk ofis di Tiram Travel Seberang-Jaya, ofis kita di Wakaf Siti Aisyah, satu bangunan dengan Jeruk Madu Pak Ali. Kita punya ofis atas sekali, Jeruk Madu Pak Ali dekat bawah, jadi memang senang saja nak cari. Dan kita punya ofis bersebelahan dengan Petron, tepi highway sahaja kita punya ofis, memang senang nak cari. Kita punya waktu operasi pada pukul 9 sehingga pukul 5.30 pada hari Isnin sehingga hari Jumaat, dan hari Sabtu pada pukul 9 sehingga pukul 1 sahaja. Hai, Assalamualaikum yang baru masuk. Kita nak teruskan dengan perbincangan kita untuk hari ini. Kita nak bincangkan mengenai dokumen yang diperlukan. Kita mulakan untuk pendaftaran. Untuk pendaftaran umrah dan pelancongan, dokumen yang diperlukan cuma ada 3 benda sahaja, iaitu salinan kad pengenalan. Untuk salinan kad pengenalan ni, bagi semua yang nak pergi, kita perlukan salinan kad pengenalan. Slow sangat. Terus. Slow sangat. Alamak. Saya ulang. Untuk pendaftaran umrah dan pelancongan, kita hanya perlukan 3 dokumen sahaja, iaitu salinan kad pengenalan untuk semua yang nak pergi. Yang kedua, nombor phone waris. Nombor phone waris ni sangatlah penting supaya mudah untuk kita kontak jika ada apa-apa berlaku. Dan yang ketiga merupakan deposit. Deposit kita akan kutip seorang 500 sahaja untuk pendaftaran lah, untuk awal-awal pendaftaran umrah dan pelancongan. 3 ni sajalah yang kita perlukan untuk pendaftaran. Untuk dokumen umrah dan tour pelancongan, kita untuk yang seterusnya kita akan kutip pada 2 bulan sebelum penerbangan. Untuk umrah kita akan kutip 2 bulan sebelum penerbangan, dan juga untuk pelancongan kita akan kutip sebulan sebelum penerbangan. Ini antara dokumen yang diperlukan untuk umrah. Yang pertama merupakan pasport. Pasport ni memang sangat penting kalau untuk nak pergi umrah ataupun mana-mana ke luar negara. Untuk pasport, sebelum hantar tu pastikan cek dulu dia punya tarikh expired, sebab jika tarikh expired dia lebih kurang ada 5 ataupun 3 bulan sebelum tamat tempoh, memang dah tak boleh pakai. Kita hanya boleh pakai 6 ataupun 7 bulan sebelum expired. Jadi mana-mana para jemaah yang bakal terbang nanti, pastikan cek terlebih dahulu pasport masing-masing, kayaknya grup masing-masing. Cek dulu, jika dah expired perlu buat dengan segeralah. Nanti kita akan bagi deadline untuk
hantaran pasport. Jadinya pastikan bila kita dah bagi deadline, pastikan dokumen-dokumen yang saya nak bincangkan tadi tu dah siap lah pada tarikh-tarikh tertentu. Dan yang paling penting, pasport kena check terlebih dahulu tarikh expired. Pastikan 6 ataupun 7 bulan sebelum expired. Kalau tak, memang tak boleh pakai pasport tersebut. Okay, untuk yang seterusnya merupakan gambar visa umrah. Okay, untuk gambar visa umrah ni kita perlukan dalam 3 keping gambar. Dan untuk syarat-syarat untuk gambar ni, untuk perempuan pastikan memakai tudung warna gelap. Kalau boleh, kalau tudung hitam pun tak apa, tak ada masalah. Kalau bagi yang nak pakai tudung warna biru gelap pun boleh, tak ada masalah. Janji warna gelap, tak boleh warna cerah. Okay, yang kedua, untuk lelaki, pastikan tidak memakai kopiah, serban dan topi. Memang tak boleh pakai lah untuk kopiah, serban dan topi. Dan satu lagi, untuk para jemaah yang memakai spek mata, kalau boleh nanti sebelum dapat gambar, buang terlebih dahulu spek mata tersebut. Itu antara syarat-syarat untuk visa umrah lah, tak boleh pakai spek mata. Kalau tak nanti kita akan reject, kita akan minta jemaah buat balik lah. Kalau syarat-syarat yang kita dah tetapkan tu tak memenuhi lah. Contoh ada yang pakai topi ataupun ada yang pakai kopiah, ada yang pakai spek mata, memang kita akan return balik gambar-gambar tersebut dan buat gambar baru. Okay. Okay, yang seterusnya merupakan suntikan vaksin. Okay, untuk suntikan vaksin ni cuma terdapat di klinik swasta sahaja. Klinik kerajaan memang tak ada. Jadi dia punya harga dia terpulang kepada klinik. Ada yang murah, ada yang mahal. Jadi kena pandai survey klinik lah. Okay, dan untuk vaksin ni jemaah boleh pilih sendiri. Dia ada dua, iaitu ada yang valid 2 tahun, ada yang valid 5 tahun. Jadi untuk yang valid 2 tahun dan 5 tahun ni harga pun berbeza. Jadi bolehlah mengikut kesesuaian masing-masing lah. Kalau macam nak tambah vaksin pun boleh, tak ada masalah. Itu atas diri sendiri. Kayaknya itu antara dokumen-dokumen yang diperlukan lah. Saya ulang balik, dokumen yang perlu dihantar merupakan pasport, gambar visa dan juga suntikan vaksin. 3 ni memang sangat penting lah untuk dihantar. Okey. Untuk saya baru je lah, tapi dah 8 minit. Untuk mahram, okey, untuk lelaki, mahram bagi lelaki, okey, untuk umur 18 tahun ke bawah masih memerlukan mahram. Dan untuk kayaknya yang 18 tahun ke bawah ni perlu ada waris ikut sekali. Dan untuk 18 tahun ke atas tak perlu mahram dan dia juga boleh jadi mahram kepada orang lain. Untuk yang lelaki 18 tahun ke atas ni, bila dia cukup umur 18 tahun, dia mengikut tahun, dia tak ikut bulan. Okay, cukup je tahun tu dia 18 tahun, dia dah tak perlu mahram dan dia juga boleh jadi mahram kepada orang lain. Untuk perempuan, untuk umur 45 tahun ke atas dah tak perlu mahram. Okey, untuk yang 45 ni dia mengikut bulan. Untuk perempuan kita mengikut bulan. Contoh saya bagi dia nak pergi bulan 11 tapi birthday dia bulan 12.
Kayaknya dia tak cukup bulan lagi untuk 45 tahun, jadi memang perlukan mahram. Selagi dia tak cukup bulan dia punya birthday, memang perlukan mahram. Dan untuk 45 tahun ke bawah pun sama memerlukan mahram. Boleh mahram dengan sesiapa sahaja, iaitu antaranya ayah, adik, adik pastikan adik lelaki yang berumur 18 tahun ke atas, ataupun suami ataupun pakcik lah. Kena untuk mahram ni boleh ahli keluarga yang berdekatan. Okey, untuk dokumen pelancongan, kita akan kutip sebulan sebelum penerbangan. Kita akan kutip salinan pasport sahaja. Kita tak ambil pasport original, kita ambil salinan pasport sahaja. Dia lain sikit daripada umrah. Kalau umrah kita akan ambil pasport yang original. Untuk pelancongan kita akan ambil salinan sahaja. Okay, untuk syarat-syarat sebelum daftar umrah, yang pertama pastikan yang mana yang perempuan, pastikan ada mahram baru boleh daftar. Kalau tak ada mahram memang kita tak boleh daftar lah. Sebab kalau perempuan memang perlu ada mahram untuk pergi umrah. Jadi kita akan cek dulu mana-mana jemaah yang nak daftar, kita akan cek dulu dia punya mahram. Jika ada kita benarkan untuk daftar, jika tiada kita tak benarkan lah. Dia kena cari mahram baru boleh kita benarkan untuk daftar umrah. Okay, yang kedua, jika jemaah berusia 70 tahun ke atas, perlu ada waris yang ikut sekali. Sebab bila dah berusia 70 tahun ke atas ni, antara salah satunya mungkin jemaah ada masalah kesihatan. Jadi kita perlu ada waris yang ikut untuk pantau jemaah tersebut. Okay, yang ketiga, untuk wanita mengandung perlu mendapatkan keizinan daripada doktor terlebih dahulu. Dan untuk umur kandungan yang dibenarkan 5 bulan ke bawah. Kalau yang 6 bulan ke atas tu kalau boleh dapatkan kelulusan daripada doktor lah. Kalau doktor bagi kelulusan baru kita akan bagi lulus lah untuk daftar umrah. Okay, itu antara syarat-syarat untuk mendaftar umrah. Okay. Itu saja dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran umrah dan juga pelancongan. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh sahaja hubungi kami ataupun boleh WhatsApp kami di talian 01897979818 ataupun 01044938818. Okay, untuk dokumen yang diperlukan ni kita akan ingatkan semula kepada semua jemaah. Kita akan WhatsApp seorang demi seorang. Kayaknya kita selalunya kita akan WhatsApp ketua kumpulan. Kayaknya ketua kumpulan kena take note. Kita akan WhatsApp dokumen yang diperlukan, bila tarikh yang perlu dihantar kepada ketua kumpulan. Kayaknya ketua kumpulan perlu maklum kepada ahli-ahli kumpulan yang lain untuk sediakan dokumen yang kita minta pada tarikh yang ditetapkan. Dan sama juga untuk bayaran. Bayaran pun kita akan kutip 2 bulan sebelum penerbangan. Kayaknya untuk dua-dua ni kita akan maklum kemudian lah bila tarikh-tarikh yang kita akan kutip. Kita ada lagi 30 saat. Kita live selama 15 minit untuk setiap hari. Jika ada pertanyaan boleh saja call ataupun WhatsApp, tak ada masalah. Dan untuk pendaftaran hujung tahun ni bermula pada bulan 10 sehingga bulan 3 dah boleh membuat pendaftaran.
bagi yang berminat untuk nak tahu detail-detail package, boleh sahaja WhatsApp kami dan nanti saya akan beri detail yang lebih lanjut lah mengenai package-package yang kita ada. Okey. Takat itu saja untuk hari ini. Okey, Assalamualaikum.